pergerakan dia ni. Sekejap saya buang dia punya lukis-lukis. Okay, kita dah mula nampak the gold is making higher high and higher low. US government shutdown, tak silap. Tak jadi shutdown. Malam tadi, awal pagi tadi, dia Senate dia dah bersetuju untuk luluskan bajet sebanyak 5 bilion. Mana saya letak? US Senate dia bersetuju untuk fund several federal agencies untuk sehingga Februari 8, dan ini boleh menghalang sebarang kemungkinan untuk government shutdown. Dia macam ni lah. Tak ada peruntukan, duit habis, government habis duit. Putrajaya tu tutup. Dan itu bukannya maksudnya US ekonomi tutup. Cerita dia agensi ini bukan pertama kali berlaku. Ini selalu kita dengar. Shutdown tu tutup. Putrajaya tutup. Itu dia. Okey, saya tunjukkan apa kaedah mudah lah untuk trading komoditi ni. Ini satu tip. Ada juga tip hari ni Nazri. Untuk tip untuk anda trade antara tool yang saya suka gunalah untuk trade komoditi ni. Kalau kita ada mula trending dia, ada nampak trending adalah menggunakan regression trend channel. Ni nama dia, regression trend channel. Kalau dekat MT4, MT5 tu nama dia apa? Regression trend channel. Apa nama dia? Kat MT4. Saya gunakan inilah. Cara dia senang. Ambil candle yang paling rendah, permulaan trend. Permulaan trend, kat mana ada nampak trend tu bermula. Ambil candle paling mudah, connect dengan candle yang paling tinggi. Dah habis. Dan sekiranya dia duk terkeluar banyak, kita ubah dia instead of dia punya input ni 2, standard deviation dia boleh tukar kepada 3, ataupun kalau dia tak banyak 1, kebiasaannya 2. Saya gunakan ini je. Okey, jadi apabila dia berada ni, kita ingat apa syarat dia apabila anda trade dekat bull market. Apa sifat asas bull market? Kebiasaannya. Apa sifat asas untuk bull market? Kebiasaannya. Bila kita cakap mengenai bull market. Kebiasaannya, bull market naik slow. Ini komoditi dan saham. Untuk forex, dia tak apply. Dia boleh terjun naik 50 pip bila-bila. Ini untuk saham dan juga komoditi. Dia nak naik, dia naik slow. Kita nampak low volume breakout. Syarat dia lebih cantik untuk kita buying at dips apabila dia turun ni. Bila dia dalam kawasan merah ni. Ini dips dia lah. Ini maksudnya dia tengah correcting. Ini dips dia. Okay. Itu satu. Lain daripada tu untuk untuk bull market. Ini kalau anda tengah buat sistem untuk bull market lah. Saya tengah buat nota dia. Tapi insyaAllah kita akan kongsikan nantilah. Ni saya tengah buat nota dia. Kita akan ada low momentum breakout. Kita buy dips dan kita cari. Ni sifat asas untuk sistem bull. Kita ada pecahan lagi lah. Nanti saya tengah buat satu-satu. Dan anda cari. Jangan, ini asas kepada teknikal lah. Satu teknik tu, anda nak jadikan dia untuk trade semua jenis market, itu amat payah. Itu market bukan kita punya. Faham? Ini tip yang saya boleh kongsikan kepada anda. Setiap jenis market mempunyai jenis pergerakan berbeza. Sebab itu asas kepada teknikal adalah untuk lihat market type. Cari teknik anda untuk satu market type. Dan setiap market type mempunyai sifat masing-masing. Bull market biasanya slow increase, baik kita cari dips. Maksudnya kita cari apa? Dua cara dia. Yang pertama adalah retracement dan yang kedua adalah kaedah breakout. Kalau momentum breakout low,
Maksud dia, candle breakout tu dia tak panjang-panjang, dia pendek-pendek. Itu cantik untuk bull market. Dalam bear market pula, low momentum dia tak berapa cantik. Dia low momentum tak ada makna. Itu bear market. Dia biasanya extended dan kita akan ada rally yang laju-laju. Movement dia lebih nak jatuh dia pakai lift lah, nak naik dia pakai escalator. Boleh. Tengok balik, kita akan mendalam kepada benda ni dalam tahun depan sebab saya dah pecah-pecahkan subjek kita lebih mendalam lepas ni. Kita akan tengok satu-satu jenis market. Apa sistem yang anda ni? Saya dah kongsikan a few sistem. Ada tengok sifat-sifat sistem yang saya kongsikan. Tengok nota malam tadi, tengok dalam grup. Ada ada teknik khas untuk market ini. Ada teknik khas untuk market ini. Ada banyaknya saya nampak teknik yang diguna pakai orang post dekat Facebook, saya nampak banyaknya sideway market teknik. Dan dalam otak dia, dia ingat dia trade bull atau bear market. Contohnya supply and demand tu. Bila anda menggunakan supply. Syaratnya dia kena, itu dipanggil mean reversion. Contohnya penggunaan Bollinger Band. Bollinger Band, kita nampak dia sideway normal. Kat atas tu itu mean dia. Itu dah sampai standard deviation. Biasanya 2. Lepas tu dia nak turun balik kepada mid BB, iaitu moving average 20 tu. Ni benda-benda dia. Jadi anda nak tengok fail breakout apabila terutamanya bull, bila market tu tiba-tiba berubah kepada bull dan dia jadi high candlestick yang panjang. Itu biasanya dia reverse balik. Itu salah satu sifat lah. Kita akan tengok benda ni lebih mendalam dalam webinar yang akan datang tahun depan punya. Saya pecahkan satu-satu ni. Kita akan tengok benda ni. Tapi buat sistem anda kepada satu-satu market type. Okey, balik kepada ini tadi. Jadi kita akan ada ni. Kita akan ada. Sekejap, saya buka dulu. Kita akan ada mana kongres? Kita akan ada House of Representative dia yang akan mula bersidang pada minggu depan. Kejap. Pada bulan depan. Yang kat mana? Mana dia punya ni? 2019. Okey. Dia akan bersidang. Regression trend. Nama dia ni. Pergi dekat sini. Pergi kat sini. Yang ni dah cari bawah sekali. Regression trend. Samalah. Regression trend. Regression trend tu satu channel. Dia tak adalah nama channel. Regression trend. Dia satu channel. Samalah tu. Okey, faham? Okey. Apa yang akan melakukan US? Ni Anda dah nampak dah benda ni sebenarnya. 2019 kita akan ada mulai kat mana dia punya jadual ni? 2019 one page full calendar. Okey. Ni kita tengok mulai daripada 3 hari bulan 1 ni kita akan ada rakan-rakan kita daripada Parti Demokrat mula memegang. Yang kalah election tu dah mula keluar lah. Yang menang baru ni, baru pada midterm election lepas, dia orang mula bersidang. Dan apa yang jangkaan anda? Kita akan ada cerita orang lihat balik. Ada dah nampak sebelum ni yang Flynn tu, yang kes Cohen dan lain-lain yang untuk cerita Rusia, cerita pembayaran, yang cerita Presiden Trump, semua dah keluar balik pada waktu ni. Kita akan ada meriah pula politik. Sekiranya politik meriah, mana lagi duit pergi? Mana lagi duit pergi? Politik tertekan.
Gold. Sekali lagi. Instead orang pegang cash, saham, sebabnya cerita politik tu boleh menyebabkan gangguan kepada keyakinan, stabiliti kerajaan. Gold, silver, tu antaranya. Itu dia. Boleh? Faham sebab cerita besar dia. Setakat ini semua menjurus kepada kekuatan gold. Setakat ini. Okey? Okey, saya nak sentuh mengenai semalam punya FOMC awal pagi tadi. Okey, ini yang kita nampak semasa. Okey, nampak perbezaan dia menurun. Even long term. Okey. Ini adalah negatif USD. Kita nampak jangkaan sebelum ini dia jangkakan 3 kali rate hike, nampaknya 2 kali sahaja. Okey. Untuk 2020 kita jangkakan akan ada 1 rate hike. Manakala untuk neutral rate diturunkan ke 2.8. Okey. Kita nampak market melihat bahawa benda ni tak cukup. Kenapa market nampak benda ni tak cukup? So apa? Bandingkan figure ini sebab market nak tengok ini. Ini adalah natural state dia, neutral state dia. Sepatutnya itu adalah sepatutnya 2.8 dan anda bandingkan dengan tahun depan punya. Itu melebihi longer run. Maksudnya dia akan naik lebih. Okey, itu satu. Benda yang sama juga kita nampak dekat real GDP. Maksudnya Fed nampak GDP akan lebih lemah. Okey, pertumbuhan ekonomi dijangka lebih lemah tahun ini dan juga tahun depan. Okey, manakala untuk longer run adalah lebih. Bonus nak bagi 3 kali, sekarang ni jadi bagi 2 kali. Okey. Tapi cerita dia market expect lagi teruk. Market expect 1 kali je. Itulah yang chart ini semalam. Ini yang chart ini semalam. Chart ini semalam. Ini yang chart. Ini daily. Okay. Market cuma price in 1 je rate hike untuk tahun depan ni. Tiba-tiba keluar, orang ingatkan sekali dia bagi 2 kali. Itu yang kita nampak USD kuat sekejap. Market cuma nampak sekali je. Market expect sekali. Tiba-tiba dia bagi lebih 2 kali. Kita ada USD yang kuat. Tapi saya tak nampak less dovish daripada apa yang diharapkan oleh market. Cerita dia, saya tak nampak USD kekal kukuh. I don't see dia kekal kukuh. Nombor 1 dia tadi ini red puff dia tetap turun. Okey. Nombor 2 dia punya pertumbuhan ekonomi dijangka lebih rendah. Tetapi dia tetap menjangkakan bahawa ekonomi dia lebih tinggi daripada longer run. Maksudnya ekonomi outperform. Masih baguslah. Bahasa dia akan katakan ekonomi still strong. Ini juga kepada ni kita detail sikitlah kepada ni. Ni kalau anda nak faham lebih dalam lagi lah benda ni. Nampak inflasi, inflasi masih tak cukup. Nampak? Berapa longer run dia? Kalau orang kata, apa target sebenarnya? Federal Reserve. Ini target dia. 2.0 longer run. Itu dia. Inflasi tak cukup naik, padahal ekonomi mula menurun. Ekonomi menurun. Tapi ekonomi tetap dijangka lebih baik daripada longer run. Longer run maksudnya Fed nak tengok asalkan atas 1.9 ekonomi tu bagus. Tapi ekonomi menurun. Okay.
Satu lagi kalau saya tanya sekarang, kadar pengangguran US bagus tak bagus? Kita tengok longgeran. Longgeran dia adalah 4.4. Dia pada waktu ini ekonomi kadar pengangguran US 3.7. Selagi dia berada di bawah 4.4 ni, dia cukup. Kita akan ada USD yang lemah sikit kalau data ni keluar, lebih naik sikit, tapi dia tidak adalah teruk. Dia masih okey. Kalau kita ada inflasi, PCE inflation ni, keluar 1.8, keluar 1.9, itu masih lemah. Itu tak cukup. 2% baru cukup. Itu maksud benda ni. Kita tengok longgeran dan kita tengok kepada immediate. Dia punya projection immediate. Okay. Saya tak nampak US adalah hawkish, adalah kukuh selepas ini. Kita ada initial reaction malam tadi sebab market nak lebih dovish tapi tak cukup dovish. Dan kita nampak USD kukuh malam tadi. Hari ini, minggu depan dan pada bulan depan, saya tak nampak dia kukuh. Bergantung kepada keadaan ekonomi dia. Sekiranya ekonomi dia outperform, inilah polisi. Inilah nombor-nombor yang kita nak tengok. Inilah dia. Ini untuk kuartal keempat tahun ni, Fed menjangkakan sekitar sini. Ni Fed menjangkakan sekitar situ. Jadi cerita dia, adakah ekonomi tu dah, performance ekonomi tu macam mana untuk kuartal keempat? Ni dia. 3.0, 3.1. Jadi keadaan semasa okey. Unemployment okey. Inflasi lebih sikit, 2.0. PCE inflation lebih kurang. Jadi keadaan ekonomi semuanya okey. Cerita dia ke depan. Nampaknya berdasarkan data-data semasa, ni kita hubungkan dia. Ini dipanggil sebagai yang tadi ni kuantitatif. Lepas tu kita tengok data-data yang ke depan. Berdasarkan data-data ke depan, kuartal keempat, apakah keadaan ekonomi US? Setakat ini agak mula menurun. Kita nampak untuk ISM menjangkakan bulan 11 punya data is better. Ini jangkaan pasaran ISM. Kita nak tengok untuk balance of trade dan juga durable good orders pada malam ini. Berdasarkan apa yang kita nampak, ada kemungkinan durable good orders inventory meningkat pada malam ini. Berdasarkan inventory durable good orders ni. Okey. Kita tengok kepada apa jangkaan market untuk malam ini. Durable good order. Malam besok. Bukan ni. Malam besok. Durable good orders dijangka meningkat. Ni dia. Nampak ni. Kita nak tengok benda ni. Market jangka bagus. Kalau dia keluar bagus, itu tak ada impak kepada USD. Dia sikit-sikit je. Tapi kalau dia keluar lebih lemah, PMI jangka bagus, apa jadi? Jangan tengok dia kuning, orange ni, jangan. Tengok apa jangkaan PMI jangka bagus. Macam mana kita tahu PMI jangka bagus? Ni dia, inventory. Durable good orders, inventory lah, simpanan. Stok dia. Okay? Dan PMI menjangkakan dia bagus. Dan kita nampak pun jangkaan market adalah bagus. Sekiranya dia keluar bagus, tak ada apa-apa sangat. Dia akan ada USD kuat sikit, tak ada apa-apa sangat. Tetapi kalau dia keluar tak bagus, barulah kita ada yang pergerakan yang besar. Jangan tengok, ingat jangan tengok yang kuning, orange, merah ni, tak ada. Final GDP quarter and quarter biasanya tak ada kesan. Tak ada banyak kesan. Kita nak tengok core durable good orders dijangka meningkat. Durable good orders juga dijangka meningkat. Dan PMI jangka dia meningkat. Keluar meningkat, tak ada apa-apa sangat. Keluar tak meningkat, itu barulah meriah. Faham? Boleh Nip? Nazri? Sarah? Dari faham
Jadi kita tengok market jangka macam ni keluar sama, nothing. Market jangka macam ni keluar tak sama. Itu baru meriah. Barulah kita ada pergerakan yang besar. Kalau tak, barulah kita ada breakout. Apa pasal drawing hilang dekat trading view? Anda tak save dia. Anda ada tak anda kena log in. Ini kena log in. Kena log in ni. Dah log in. Tak tahu, kena tanya. Dan saya pakai ni berbayar. Jadi yang free ni saya tak tahu. Julatnya untuk durable good orders. Sekejap Ingat tak yang saya bagi link tu untuk apa? Ikono, apa tah nama dia? Ikono ni. Durable good orders. Mana dia? 21. 9,5. Ni dia. Ni durable good orders. Durable good 1.6, julat dia negatif 0.6 ke 3.0. Okey. Manakala untuk core, apa dia untuk core, kita tengok kepada ini jagaan 0.3, julat negatif 0.6 dan 0.7. Okey. Untuk GDP ni tak ada, market tak jangka any ni. Kalau ada pun lebih rendah 3.3. Tapi ini biasanya tak. Ini final. Dia keluar 3 kali Yang banyak gerak adalah advance. Yang preliminary dengan final tu tak. Kecuali tiba-tiba figure dia miss banyak lah. Kalau setakat satu ataupun sama tak ada banyak gerak. Ingat kita ada Kanada ni Kanada dijangka akan ada peningkatan untuk GDP month on month dia. Okay. Dan detail sekali ni untuk Kanada nampaknya jangkaan semua ni ada dalam ni. Saya tunggu juga orang tanya dalam grup tapi tak ada orang tanya. Saya tak menjawab lah kalau tak tanya. Untuk Kanada untuk Oktober yang ingat yang GDP yang keluar pada malam esok untuk Kanada ini untuk Kanada pada malam esok. Mana Kanada ni month on month. Ini adalah data 60 hari selepas. Ini bulan Disember. 60 hari itu bulan Oktober, faham tak? Jadi apa keadaan ekonomi Kanada pada bulan Oktober? Kita dah ada. Ini dia. Kita nampak bulan Oktober punya ni, IV menunjukkan bahawa kegiatan ekonomi dia okey. Pekerjaan menurun, ingat ini adalah satu yang agak employment change ni adalah satu data data yang dah lepas data dah lepas data lagging data ini lebih disebabkan oleh sifat apa yang berlaku kepada tarif sebelum ni dan juga harga minyak menurun. Okey. Retail sales kita akan keluar data dia pada malam esok juga. Tapi secara besarnya IV menunjukkan bahawa Oktober punya GDP adalah lebih positif dan kita tengok kepada manufacturing PMI. Kita tengok kepada manufacturing PMI dia untuk Oktober. Tengok yang tu. Ada, semua tu ada. Kita ada data awal. Faham? GDP dia ke belakang. Jadi kita jangkakan GDP dia akan meningkat untuk bulan Oktober tu. Itu dia. Itulah fundamental. Bukannya kita trade news, kita trade ke arah. Jadi Canada dollar, kita ada harga minyak yang tengah bergerak macam ni. Harga minyak yang mula nampaknya ada support lah sikit harga minyak pada waktu ni.
Dia masih turun tapi dah mula nampak ada sideways sikit lah. Kita ada GDP dijangka lebih tinggi. Kita ada pasaran saham jatuh pada waktu ni. Untuk US punya ni kita ada pergerakan saham yang GDP US punya yield ni menurun. Jadi apa yang anda boleh tengok untuk USD CAD ke arah GDP Kanada pada malam esok? Ingat, dia keluar sama dengan durable good orders. Ini something yang anda boleh cari peluang untuk trade out of the news. Kenapa? Kita tunggu durable good orders. Sekiranya dia miss, tak sama dengan PMI. GDP Kanada keluar sama. USD CAD anda boleh short. Boleh? Itu pair yang anda nak tengok malam esok. Saya kalau sempat, kalau tak ada apa-apa, saya try untuk buat FB live malam besok. Kalau sebabnya saya bercuti besok. Kalau sempat. Kita tengoklah benda ni. Okey? Jadi kita tengok satu-satu sebelum kita break. Untuk semasa kita ada pergerakan USD yang mula nampak melemah. Nak screenshot balik US 10 years. US 10 years. Menarik nampak 10 years ni dah turun kurang daripada ni. Ni level. Next level anda nak tengok adalah 2.57. Jatuh bawah 2.57 ni habislah. Okey, ini untuk 10 years 2.82 dengan 2.57. Atas 2.92 dan 3.07. Ini adalah untuk level-level yang dilihat sebagai yield yang kena dengan interest rate semasa. Manakala 2.92 adalah 10 years punya 10-year bond punya yield dalam dia punya auction yang terbaru. Okey, dah. Okey, dah. Okey. Fed Fund Futures pula, ini level-level dia. Okey, semasa adalah pada 2.50. Ini yang malam tadi punya. 2.50. Jadi market hanya price in satu rate hike. Satu rate hike. Sekiranya pada bulan Mac nanti, kita ada Fed yang masih menunjukkan 2 rate hike, itu mungkin USD kuat. Kalau market dah mula nampak, mungkin Mac nanti dia hike rate tapi tak ada apa-apa dah habis. Itu dia. Dah. Okay. Itu Mac nantilah. Itu cerita dia. Pada waktu ni market cuma nampak sekali je dia. Nampak sebelum tu dia bawa sini, dia mati kat sini. Dia payah nak lepas ni. Okey. Ni yang pada ni. Bila mesyuarat bila? Pada bulan 5 lepas. Waktu ini kita nampak US kukuh pada waktu ni. Bang nak tanya, how many percent kita boleh tahu bacaan data menunjukkan dia beyond atau below the market expectation? Yang ini tadi. Mana Vincent? Vincent, ingat tak yang saya bagi untuk kalender? Ada tak Vincent dalam ni? Siapa ingat yang saya bagi kalender untuk yang ada yang money.net tu? Ikono apa entah nama dia? Dia ada sebenarnya kalau anda nak tahu, ada bagi saya link dia Vincent. Apa nama link dia? Sebenarnya Sarah, bila anda nampak yang dekat Forex Factory ni apa semua ni, ini adalah apa yang ini adalah satu median tengah-tengah. Itu kalender free. Bila anda tengok kalender yang tak free punya, tapi kita dah jumpa satu website di mana dia keluarkan yang ni. Dia ada bagi minimum and maximum. Sebenarnya apa yang anda nampak tu adalah jangkaan yang dikeluarkan oleh ekonomis ataupun bank. Saya 17 menjangka bahawa GDP berada di antara 0.1 ke 0.3 dengan jangkaan
median rate dia ataupun purata adalah 0.2. Maksudnya sekiranya data tu keluar di antara julat ini, dia tak banyak sangat impak. Kalau kita nampak dia terkeluar daripada situ, then baru dia ada impak. Kita nak kata 50%, 30% tak ada cara. Cuma ini adalah jangkaan pasaran. Jadi bila keluar kurang daripada 0.1, maksudnya kita ada maklumat baru. Orang ada sebab baru untuk sell. Okay, thank you Vincent. Basic Econo Day. Okay. Sekejap Ini website dia. Basic Econo Day. .econoday. Okay. .com. Okay, kita buka dulu website ni ingat. Okay. Ini dia. Bila anda tekan kepada ni, saya bagi dia punya dia punya ingat Vincent, saya memory sihat lagi. Okey, bila anda tekan event ni, anda tekan event ni, contohnya report ni, anda akan nampak dia punya minimum ni tak ada. Ada yang ada yang tak ada lah. Sekejap. Kita tengok kepada mana dia. Ni US. Kita tengok besok Okey, kita tengok ni untuk US saja. Anda boleh tengok kepada lain-lain lah. US dan international. Okey, anda tengok kepada mana dia. Durable good orders ni tengok ni. Dia akan keluarkan kepada consensus. Mana min and max dia? Mana min and max dia tak ada consensus range ni ni dia. Ini adalah range dia. Dan kita akan ada mid range dia. Faham tak salah? Ya. Save website ni. Jadi anda nak tengok kalender, anda tengok kalender sini. Ini kalender yang kira paling bagus lah. Dia punya ni, dia orang buat sendiri. Dia ada konsensus lah. Anda dapat untuk min and max reading. Jadi, sebabnya kita dah cari ni. Setahun, bertahun-tahun kita cari yang free ni. Baru jumpa. Ni anda tengok konsensus ni. Ni adalah dia punya ni. Dia punya atas dengan bawah lah. Bila tekan kat sini anda akan nampak konsensus dia. Boleh Okey, thank you Rita. Thank you. Okey. Okey, kita berhenti rehat dulu. Kita sambung balik selepas ini Kita nampak USD ni makin fokus adalah untuk reading, median reading. Kita ada julat dia, kita ada range dia. So selagi data tu dalam range tu, yes, you will see some movement. Tapi whether it's sustained movement, what we do is we use PMI. If it come out in line with PMI seperti jangkaan, keluar within range, tak ada apa-apa. Tapi sekiranya data tu melebihi range, then kita akan ada movement. Tapi sekiranya PMI jangka bagus, data keluar tak bagus, biarpun dalam julat, you will see some breakout movement. Itu PMI Okay. Okay, Keno. Thank you. Okay, kita berhenti rehat dulu dan kita sambung balik selepas ini. Kita sambung balik selepas 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh ya? Okey, kita baru je buka market dekat Geneva sekarang ni. Kita nampak mula nampak kelemahan USD. Kita ada pasaran saham yang merudum pada waktu ni. Pasaran saham mula merudum. Tapi yang bestnya kali ni USD tak kuat. Biasanya pasaran saham merudum, nampak USD, JPY mengukuh kan? Sebelum ni nampak tak? Tapi kali ni tidak. Kenapa? Kenapa USD tak kuat kali ni? Cerita dia sebelum ni dia nak naik rate 3 kali kita pegang cash, kita ada pulangan, potensi pulangan yang tinggi dekat US. Rate dia jadi mahal. Rate biarpun cantik tapi dia kemungkinan ke depan itu dipanggil apa? Carry trade. Orang nak carry trade dia kepada ni tak ada tarikan, cost. Instead of dia punya differential tu meningkat, differential dia jadi menurun. Nampak tak? Jangka panjang dia. Jadi mana duit pergi? Satu kepada yen, itu tarikan utama. Yen tetap akan mendapat permintaan. Yen. Anda kejap kita tengok yen. Tak buka lagi yen. Anda akan nampak yen. Yen. Yang keduanya mana? Ni. Macam mana projection ni? Ini dia. Ini nombor-nombor dia. Ingat yang ini adalah middle rate. Dia bukannya 2.4, dia 2.375. Mana nak dapat yang tu? Tengok ini Zaidi. Saya nak tunjukkan bacaan dia satu-satu pengsan. Dulu kita pernah kira. Saya tunjukkan cara pengiraan dia. Pengsan. Ni. Tekan dekat countdown to FOMC ni. Ini ada kan CME group ni kan? ada dia punya ni. Nah. Dia punya copy dia punya link Okey. Satu rate tengok dekat dot plot, tengok table dia. Okey. Sekarang ini rate adalah ini 2.5 dia bukannya ngam-ngam 2.5. Dia sebenarnya di antara 2.25 ke 2.50. Jadi dia punya middle rate adalah 2.375. Rate tu, interest rate bukannya satu rate ni dia adalah satu julat. Ingat efektif Fed Fund rate kita sebut semalam. Dia adalah di antara 2.25 ke 2.50. Jadi middle dia 2.375. Jadi ini bila dibulatkan, dia akan jadi berapa? Dia jadi 2.4. Ini dah 2.4 tu. Faham? Okey. Jadi sekarang ni dia punya ni 2.9. 2.9 dalam ni. Ini 2.875. Okey. Satu rate hike adalah 2.50 0.25. Ini sekarang 1 2. Boleh? 1 2. Jadi rate dia adalah nombor dia adalah 2.875. Dia letak kat situ berapa? 2.9. Ni dia. Boleh? 0.25. Ni table ni. Boleh? Ada cara kiraan dia. Saya tak naklah kira satu-satu ni pengsan. Tapi kita dah ada table ni, senang kerja saya. Dulu saya tunjukkan cara kiraan dia satu-satu. Saya pun pening, orang yang pegang kalkulator pun pening. Seorang tukang kira, seorang saya tengah tunjukkan dia dekat chat. Tapi tak apalah. Kita tunjukkan macam ni lagi senang rate sekali 2.50. Dia bukan 2.50. Dia 2.25 ke 2.50. Mid range dia 2.375. Jadi kita bundakan dia jadi 2.4. Inilah 2.4 kat sini. Okey, faham Okey. Jadi ke arah ni buka, kita nampak USD lemah, Euro kuat, JPY cantik, GBP tak ke mana, Australia dollar akan terus demam, New Zealand dollar demam ke pialu, GDP dia teruk, sentimen pasaran tak cantik, Canada dollar sama juga tertekan,
Okey. Tak faham. Ni banyak signal ni. Chef tak ke mana, sekiranya terus berterusan, chef mungkin akan kukuh. Tapi ingat besok jangan lupa Jangan lupa temu janji kita besok. Pasal apa Switzerland government dengan EU punya treaty. Jadi orang tak berapa nak pegang. Faham tak? Kalau anda ni bayangkan anda ada business money changer. Anda ada business money changer. Anda pegang duit. Faham tak? Jadi kalau anda nak pegang, anda pegang tak chef? Anda pegang tak chef? Biarpun risk off. Biasanya risk off dia naik kan. Tapi kalau anda business money changer, anda tak pegang chef. Sebab kalau anda pegang, tiba-tiba value dia jatuh. Kan nahas kita. Orang tukar kita kena bagi banyak. Kita dulu tukar tinggi. Sama macam kita pergi Singapura. Itulah dia. Kalau kita tahu dia nak turun, kita ada risk factor dia. Bayangkan macam tu. Anda samalah kita ni trader. Anda fikirkan, ada tak risk factor dia? Dia akan kuat dengan certain currency tapi tak kuat dengan few currency lain. Itu lebih disebabkan oleh currency lain tu yang lemah. New Zealand dollar. Tapi dia sendiri kita tak pegang. Faham kenapa? Dia sendiri. Sebab sifat dia nak jatuh. Esok ada cerita dia. Kita tak tahu. Cerita jatuh tak jatuh itu esok. Itu dia. Okay? Sama juga dengan GBP. Kita ada cerita yang tak berapa cantik ni. Brexit ni tak berapa nak elok. Memanglah akan ada naik turun. Tetapi secara besarnya, kita tahu. Ni ada lebih cari untuk nak short dia. Jadi kalau dia naik, anda akan tunggu kenaikan dia untuk cuba jual dia. Anda akan beli masa dia mahal, anda untuk cuba jual kepada customer. Sama macam business money changer. Business duit. Kita ni business tu lah. USD 3 kali jadi 2 kali. Euro nombor 2. Jadi anda instead of pegang USD, anda pegang Euro. Anda nampak JPY. JPY hari ni sedap. Okay? Gold. Kita tengok gold. Apa jadi kepada harga gold kita? Macam mana chart? Okey, kita tengok pergerakan gold sepatutnya akan menaik pada sesi Europe ni. Apa jadi? Okey. Kita nampak pergerakan dia. Kita masuk tadi pukul berapa? Pukul 2. Inilah. Kita nampak start daripada Europe Open ni. Masuk sesi liquidity masuk. Anda akan nampak gold ni mengukuh. Kita punya breakout ni jadi. Itu yang hari-hari Fahamkan cerita market, anda akan nampak benda-benda ni. Bayangkan anda bisnes duit. Itu saja. Okey, ada soalan kepada currency-currency ni sebelum kita masuk kepada topik kita? If Australia dollar, Australia bond yield 3 months, 2 years, 3 years, inverse will affect Australia dollar a lot. Yes, a lot. GBP walaupun ada faktor uncertainty tapi tetap masih kekal kukuh. Kekal kukuh? Macam mana tengok dia kekal kukuh, Hanif? Jangan tengok time frame 15 minit. Cuba tengok time frame. Macam mana kita nak kata dia kekal kukuh? Kalau kita nampak pergerakan ini. Okey. Kita ambil GBP USD. Okey. Ini. Macam mana kita nak katakan dia kekal kukuh? Euro. Okey, kita baru ada kelegaan euro pasal GBP. Ini euro GBP euro pun akan terkesan bersama. Jadi pergerakan dia lebih sideways untuk Brexit ni. Tapi kalau anda tengok contohnya DJ. Okey. Macam mana kita nak katakan dia kekal kukuh? GBP AUD ni lebih sifat AUD yang tengah lemah pada waktu ni. Tapi biarpun dengan mata yang lemah pun dia jatuh. GBP AUD secara besarnya.
Canadian dollar, kita ada sideway pergerakan dia dengan GBP. Tapi kita nak katakan dia kekal kukuh, saya tak berapa ni. Businesses are going out. Dah short dah, terpecah pula rahsia dia ada entry kat situ. Okey, GBP chef, the event dengan chef. Ini yang kita nampak. Jadi kita nak katakan dia kekal kukuh. Saya agak ni pada waktu ni lah. Kita tunggu cerita dia pada tahun depan. Saya tak akan cari peluang untuk nak long GBP unless pada malam ini parlimen dia mengundi untuk alternatif lain Brexit. Kalau dia bawa sampai bulan depan, bulan 1, kita akan ada GBP lemah. Saya untuk minggu, kalau malam ni tak ada apa-apa cerita GBP, malam besok tak ada apa-apa cerita Brexit, dia orang tak berjaya lawan Theresa May tu, minggu depan saya akan cari untuk short GBP. Okay? Naik, yes. Tapi kalau kenaikan kita nampak ni, ini lebih disebabkan oleh New Zealand dollar yang lemah. Ini Canada dollar yang lemah. Ini Australia dollar yang lemah. Tapi untuk GBP sendiri, tak ada. Tak ada dia. Okey? Okey? Ada apa-apa soalan lain? Tapi kalau anda trade lebih shorter term, Anip, dan itu dalam sistem pakai. Tetapi cuma saya katakan, saya menyatakan apa sentimen semasa. Kita nak katakan dia kukuh, agak tidak sesuai lah pada waktu ini. Tapi kalau anda trade daripada range, satu range ke satu range, itu okey. Itu bukan saya katakan salah, cuma daripada sudut sentimennya tak berapa cantik. Kalau kita nampak, saya tunjukkan something else. Anda tengok ini. Ini dipanggil sebagai dia punya volatility lah. Volatility. Kita nampak volatility dia berada pada ni. Sama lebih kurang macam emerging market punya currency. 12.6. Biasanya kalau currency lain, dah tengok dia tak ada tinggi macam tu. Dia sekitar 7 apa semua ni. GBP punya volatility 1 month forward implied volatility dia 12 tu. Gila. Kalau gold naik, AUD NZD akan ikut naik atau tak? Tak. Ini bukan cerita sebab sentimen kan. Kalau gunakan kita punya intermarket, dia tak semestinya gold kuat, AUD NZD terus kuat. Anda kena tengok sebab di belakang dia. Kalau gold kuat disebabkan oleh aktiviti dagangan dunia yang meningkat, permintaan kepada komoditi meningkat, then barulah AUD dan NZD meningkat. Cerita dia gold meningkat pada waktu ini disebabkan oleh safe haven. Faham kan? Jadi kena tengok sebab di sebelakang dia. Sebelum kita gunakan correlation, you must know the story in the market. If kita katakan dia kuat sebab safe haven, AUD NZD junam. You have to know the story sebelum kita gunakan intermarket. Jangan buat generalization. Bila kita buat generalization, kita akan mula mempersoalkan kita punya pemahaman kepada pasaran. That's why you need to know what is happening in the market. Baca Forex Live, itu paling mudah. Okey. Okey, kita masuk topik kita pada hari ini. Ada setengah jam je lagi rupanya. Tak apa, kita lebih sikit lah. Can ask a technical a bit on Euro NZD. Contohlah if already buy. But only can see the TP at very high up. There is nothing impossible. Vincent. There is nothing impossible. Okay, what you do is you just manage your entry. If you have a very high, contohnya Euro NZD. Soalan Vincent ni Euro NZD. Katalah kita ada Euro NZD. Mana Euro NZD? Okay. Daily chart. Okay. There is nothing impossible. Remember when we trade AUD CAD last time? 1.3, 1 berapa? Dia sampai Euro apa tadi? Euro NZD.
Euro NZD. Okay. You are looking at 1.79. No, it's that's normal for daily chart. That should be the target. That should be the target. What you do is you manage lah when your entry, katalah kita entry, kita nampak support dia dan kita nampak dia dah break out saya pun ada entry ni. Okay, this is more for longer term lah. What I'm planning to do is bila sampai iaitu yang line kuning kat sini tadi when dia reach kat sini, saya akan manage, maksudnya BE plus. Stop loss, this is the entry that I have. Dia breakout yang ini. And the TP, my TP target is only here, tak sampai 179. Tapi ini stop loss kawasan sini. This one memberikan risk reward ratio lebih daripada 1.3. Okay, dan kita ada perubahan trend ya. The moment dia sampai kat sini 11 plus, saya akan BE plus. Masa ni saya biar dia. Kalau ada volatility dia turun apa semua, saya biar dia. Okay. Tak, dia ada untuk negara-negara lain. Kena pergi kepada Econo tu, kena tekan-tekan dia. Okay. Jadi kita masuk topik kita iaitu strategi dagangan pendekatan holistik. Inilah benda dia. Kita conclusion dia lah. Malam ini kita ada webinar kita paling last untuk tahun ni. Cerita dia macam ni, sentiasa ikut sistem. What we do dalam trading ni cuma kita melabur. Try to think as pelabur. Sentiasa berfikir mengenai untung rugi sebelum kita cuba predict market. Fikir untung rugi, jangan fikir untung sahaja, fikir rugi. Rugi dahulu, risk dahulu. Bukannya kepada reward dahulu. Bina sistem dagangan anda. Sistem dagangan ni adalah macam orang yang bekerja dengan kita. Kita tak micro manage dia. Dia buat kerja dia. Kita cuma buat objektif SOP dia. Kita trade ikut je cerita sistem tu. Sistem tu macam tu lah. Kita lawan sikit sistem kita tadi. Saya nak tunjukkan mengenai goal tadi. Sebab tu saya enter. Kalau ikut sistem tadi kita belum trade untuk goal. Jadi belum lagi jadi bila kita dah masuk topik saham apa semua nanti kita akan trade saham semua. Tu nanti. Saya akan tunjukkan bagaimana you trade different portfolios. Ni. Tapi masalahnya dekat tu tak dapat keluar dekat My FX Book untuk MT5. Jadi saya tengah tengok cara dia lah macam mana kita nak publish record dia. Nantilah kita cari. Cerita dia dalam trading ni, ini paling utama, iaitu management, pengurusan. It's not nothing. Trading is only following SOP. If you can think about this, anda boleh serapkan dalam diri kita bahawa trading ni cuma ikut SOP. Dan bila anda bercakap dari trading, ingat yang saya ceritakan mengenai membina sistem untuk satu-satu market type. You trade your market type. Kalau dalam trading forex, ada trade your market type. Bila market type macam ni, sebab itu kadang-kadang kan kita trade, ada masa kita trade senang je. Kita tekan dia jadi, tekan jadi. Tengok market type untuk yang anda banyak profit tu. Apa market type yang sesuai kepada sistem anda? Bila jadi macam tu, ada trade dia. Yang anda nampak dan anda trade market type berkenaan. Bukan market type dia, jangan. Kalau market type anda adalah satu market type untuk bullish, anda trade bullish. Anda nampak bullish, anda trade dia. Market type berubah, anda tak trade dia. Anda gunakan sistem lain untuk sistem yang berbeza. Bila boleh trade gold? Saya dah trade gold. Kian. Yang saya masukkan tadi sistem, the system that we create. Saya dah trade. Saya dah letak pun sebenarnya idea goal saya dalam sini. Trade ideas. Kejap.
Okey. Saya trade gold bila je? Mana nak cari kita punya. Ini Kita tengok apa dah jadi apa dah trade ni. Saya dah trade dah dia. At the moment I'm looking for kalau ada breakout ni. Sekiranya ada breakout. Kalau ada breakout mungkin kita boleh re-entry balik. Cari peluang entry balik. Ni something yang dah di-trade kan. But follow a system. There is no agak-agak bila masa kita boleh trade gold. It's something like this. Just follow a system. That's what I'm trying to get through to everyone. Follow your system. Your system say it's time to buy, you buy. When you are trading, you are only following a system. If you are trying to worry about everything while you are trading, contohnya macam the how much factor, that should be done before you put an entry. Not when you are putting an entry. It should be planned. This is why I'm focusing on position sizing model. That is how you achieve your objective. Ini adalah mistake yang ramai trader buat. Apa yang biasa kita fikirkan dalam otak kita? Kita sentiasa untung. Kalau kita ada satu sistem, kita selalu kata sistem tu 10%, 10%, 20%, betul? Itu masalahnya. When you have that ni dalam business, there's nothing that works every time the same. You are trading in an environment yang berubah-ubah. The market always change. This is apa yang kita biasa nampak dekat performance. Anda punya performance. Okay. This is a normal thing lah dalam pergerakan satu sistem. Okay, cerita dia kita mula trade dan kita punya sistem tu menaik ataupun menurun, kita ambil lah yang bagus. Lepas tu turun. Ini biasa. Ini biasa draw down sikit. Okay. Ni saya bagi satu tip. You can do this dalam anda punya Excel. Dalam anda punya Excel. Anda rekodkan trading anda dan anda nak tahu bilanya you should not use a system. Okay. Anda trade cantik pula untung. Lepas tu rugi balik. Ini cerita biasa. Lepas tu naik sikit. Lepas tu rugi balik. Ini cerita biasa dalam anda punya dalam anda punya perjalanan trading ni. Dan ada satu cantik. Lepas tu ini biasalah yang berlaku. Kalau anda plotkan anda punya trading performance, anda plotkan, okay? Macam mana kita nak tahu the system that you are using masih bagus? Lepas tu akaun meninggal. Meninggal tu sebab tak jaga. Apa sebabnya akaun tu meninggal? Kalau nak tahu. Sebab anda tak ikut proses. Anda dah tengok duit. Itu je. Lepas tu anda tak jaga lot sizing. Itu je. Masalahnya semua tahu dah ni. Semua tahu. Dia bukannya jaga MM. MM tu apa maksudnya dengan MM tu? Tu yang kita tunjukkan sebelum ni Zudin bullet method, position sizing model, 225, 210 punya position sizing. Yang benda sama setiap kali kita letak position ni, bukannya pasal entry. Dia pasal apa? Dia pasal risk. Setiap kali anda letak position, anda meletakkan risiko. Itu nombor satu.
Dan bilakah chart ini bergerak, chart performance anda bergerak? Bila anda exit market, betul? Bukannya bila anda enter. Cerita dia, teknik anda, teknik apa? Teknik entry market. Nampak? Bukan teknik exit. Sepatutnya tekanan kita kepada teknik exit. Dan cara kita jaga duit. Dua tu yang sepatutnya dalam sistem kita. Tapi teknik kita teknik apa? Teknik enter market. Nampak tak jauh kita tu daripada realiti bagaimana nak buat duit? Ya? Ramai kita ada teknik entry. Cerita dia macam mana anda nak katakan anda punya sistem tu ni. Objektif dalam dagangan basically adalah kepada ini. Ya? Berapa percentage anda punya profit, kan? Berapa percentage? Itu kita letakkan sebagai kita punya objektif, kan? Berapa percentage ya? Kita katakan 5%, 10%, 20%, 40%, okey. Cerita dia yang dua benda yang ada dalam ni adalah dua benda. Yang pertama adalah kepada position sizing. Lepas ni saya elaborate balik. Yang kedua adalah kepada exit teknik. Dua tu yang menentukan anda punya equity ni mencapai profit objektif. Bukannya entry. Entry penting. Tapi cara anda keluar entry itu lebih penting daripada entry itu sendiri. Tapi bila sembang dengan orang, orang semua duk cerita entry apa. Nak entry apa. That is a totally wrong concept. Wrong concept. You try to time the market, Kian Ho. You try to time the market. You try to know what is the good time untuk trade the market. It doesn't exist. What you can do is it when kita nak masuk, adakah dia mempunyai risk yang kecil, reward yang besar? That is what you want to know when you are trading. Dan why you are entering? Is it because of technical? Is it because of fundamental? Is it because... Tak kisah. That is only SOP. Itu adalah sistem. The thing is, bila kita, apa yang menentukan banyak mana dia turun dan untuk menentukan banyak mana dia turun, banyak mana dia naik adalah berapa banyak kita entry. Cerita dia, bila kita melihat satu sistem, this is a normal curve untuk satu sistem. Anda tengoklah apa-apa sistem pun. This is a normal curve. This is something that is normal dalam satu sistem punya movement. This is something that is normal. Kita akan ada, ini dipanggil sebagai sistem punya standard deviation. Normal curve dia lah. Saya tak nak masuk yang normal ni. Bila kita tengah test satu sistem dan kita kekal kepada satu sistem tu, bila dia tengah buat duit, betul? Masalahnya, dia berlaku macam ni. Dia berlaku macam ni. Ini yang menyebabkan kita, biasanya kita gagal. Iaitu kepada performance sistem tu. Dia naik. Lepas tu, dia turun. Lepas tu dia naik balik. Turun balik. Turun balik. Turun. Okey. Biarpun dia turun, tapi kalau saya katakan kalau turun, anda masih boleh buat duit, macam mana tu? Cerita dia, kita nak disiplin waktu dia turun. Masalahnya, bila anda punya trading tu hanya teknik, hanya nak enter, tak kisahlah fundamental atau technical. Cerita dia bukan pasal ini. Cerita dia, bila turun tu anda start buat apa? Anda tak disiplin, betul tak? Anda teringat teknik lama, anda letakkan cara lama, ataupun macam ni, tak tanya diri sendiri. Adakah anda mengikut teknik yang anda betul-betul ikut tak?
Contohnya kita ada teknik, kita trade, biar pakai tu saja. Tu soalan satu. Anda buat mistake tak bila anda ikut sistem? Itu yang anda nak kurangkan, iaitu mistake. Maksudnya anda tak ikut, kita kejap ikut macam ni, sekejap macam ni buat. Faham? Itu dia. Lepas tu dia salahkan benda luar. Padahal yang salahnya dia tak ikut disiplin. Itu nombor satu. Sebab tu saya selalu katakan, semua teknik bagus. Cerita dia ikut tak ikut. Itu je. Ikut tak ikut. Baru 5 kali kena stop loss. Oh, teknik tu tak bagus. Anda tak buat dia punya expectancy dulu. Apa yang macam kita buat dengan sistem kita. Once kita tahu expectancy, barulah kita trade. Jangan pakai benda yang kita tak tahu. Iaitu, kita tak tahu performance dia, kita tengok orang punya performance, orang SS profit. Orang SS profit, kita pun tergoda. Lepas tu kita letak duit banyak-banyak, kita trade hancur. Okay, benda tu itulah. Nampak? Kita tengok diri sendiri yes. Itu dia. Yes. Dapatkan kesedaran, belief kita. Sebab tu saya start dengan belief. Ini cerita dia. Itu cerita biasa tu, Din. Itu semua orang, ramai orang buat benda tu. Trader hebat pun buat benda tu. Di mana dia akan ubah teknik dia. Saya bila orang tu start ubah-ubah teknik dia, tak. Dia kena tengok dia punya, maksudnya dia dah trade buat benda yang dia tengok duit. Dia kena tengok proses. Butterfly, kejap baru 10 kali loss. Dia jangan pakai benda yang kita tak tahu expectancy. Jangan letak duit kepada something yang kita tak tahu. Itu saja. Anda ada teknik, anda tengok orang berjaya, anda ingat anda berjaya. Past performance, it doesn't guarantee future returns. Ingat benda tu. Apa-apa yang berlaku lepas, itu lepas. Apa bakal berlaku ke depan, dia kena dibuat ke depan. Cerita dia, bila anda ada satu sistem, ini perjalanan biasa satu sistem. Cerita dia, kalau anda bijak main duit, masa tengah buat duit, you maximize your position sizing according to your performance. Bukannya kepada cuma equity. Bukan kepada equity growth. Ini equity growth. Ini kesilapan ramai trader. Equity growth. Ini kesilapan biasa seorang trader. Ini pula kepada faktor time. Time. Okay. Masalahnya, dia, the moment your that one is kepada equity growth. Okay. Apa yang saya buat, instead of saya melihat kepada equity growth ni, I don't use equity growth at all. Saya menggunakan konsep ini. Anda akan dapati benda ni berulang-ulang kita cerita. R multiples. Saya akan lihat kepada berapakah pulangan yang saya dapat melihat kepada satu risk yang saya ambil. I will look at my performance in term of R multiple instead of equity growth. Kalau anda melihat kepada equity growth, itu anda akan sentiasa macam itulah. Anda akan, cerita dia macam ni. Saya dah tahu, saya letak $10, berapa boleh buat? That is a better indication of the performance of the system instead of saya kata sistem ni buat 500%. Sistem ni buat 5%. It doesn't tell me how much I risk untuk dapat 5% tu. Kalau kita dapat 400%, kita pernah risikokan 100% akaun kita. Bayangkan 100% tu duit simpanan seumur hidup anda. Anda nak ke letak? Orang tak cerita benda ni tau. Kita selalu dengar orang claim 400%, insya-Allah. Lepas tu bila kita tanya, 400% tu boleh hilang berapa? Oh, market bukan kita punya. Jangan letak duit. Boleh? Ya? Dan dia ada potensi untuk hilang 100%. I don't want that. Itu
tak bagi saya berniaga apa macam tu. All in. All in. Saya tak percaya dengan benda macam tu. Saya kepada yang macam ni. You know, if you put this much, what is the gain? Dia punya potensi. There is always risk dalam pasaran. There is always. But I know my limitation. Risk of ruin. Yang kita cerita sebelum ni. Risk of ruin. If it hits this much, I will lihat balik kepada sistem tu. Dan kita main kepada duit. Itu cara anda melabur instead of anda cuba trade the market. Faham apa saya cuba sampaikan ni? If trying to get 1,000 and you are risking your life saving of 200, itu tak berbaloi bagi saya. Dan dia boleh risk the whole 100%. Tapi kalau saya letak $200 and the potensi untuk hilang cuma $170, 15%, ataupun $150 lah. Kita ambil 25%. Contoh, 25%. Untuk jana pendapatan melebihi daripada tu, contohnya 50%. Saya ada limitation. Saya tak nak hilang semua duit saya. Saya pelabur, habis. Full-time trader. I don't want to do that. If you want to do that, boleh pakai money market. Boleh. Itulah sebabnya kita tengok kepada bullet method dan macam mana kita letakkan jumlah yang kita sanggup lebur je dalam trading berkenaan. Dan kita lihat kepada pengiraan berdasarkan portfolio. Instead of anda tengok satu-satu account trading. Itu satu gambaran yang tak tepat lah. Inilah yang saya tengok kepada kaedah holistik ni untuk kita melihat kepada objektif dagangan kita. Buat yang ni, rahsia dia adalah kepada ni. This is rahsia dia. Rahsia dia. It always come back to that. Ini rahsia dia. Position sizing. Sama juga ini. Ini semua kepada kita punya ni. Everything come back to that. Kepada position sizing. Ini rahsia dia. In your trading, rahsia nak buat duit untuk capai objektif anda adalah position sizing. The quality of the system, itu nombor satu. Itu dipanggil, nanti saya akan kongsikanlah macam mana kita dapatkan sistem quality number, SQN. Anda tahu sistem anda perform dalam market jenis apa. Dia mempunyai high SQN number dalam market jenis apa. Kalau anda mempunyai satu sistem yang cantik dalam bull market type anda trade. Bukan bull market type, anda tak trade. Anda ada sistem yang cantik untuk trade news dan anda ada sistem untuk volatile market type, anda trade volatile market type. Boleh? Sebab tu trading ni, dia tak ada satu sistem yang semua market dia boleh buat duit. Minta maaf, tak wujud. Tak wujud. Saya dah trade lebih 20 tahun, sama ada saham, ataupun dekat forex, commodity, futures, tak ada satu sistem holy grail untuk semua. Berhenti cari benda tu. Berhenti ada loss. This is what I can tell you now, today. Tak wujud. Siapa-siapa yang claim benda tu, dia tak patut bercakap dengan anda. Sebabnya level dia nak cakap pun kena ada, dia bukan cakap bahasa bumi lah kot. Tak wujud. Tapi satu sistem yang mempunyai high probability untuk jenis market tertentu wujud. Itu dia. Cari sistem anda untuk jenis market tertentu. Jaga position sizing dia. Tahu anda punya sistem expectancy, itu SQN, expectancy system anda. Boleh? Dalam market tertentu, apa performance dia? Dalam market tertentu, apa performance dia? Sekiranya anda dapat buat benda ni, itulah anda melihat secara besarnya.
anda tak risau pasal satu entry, anda risau pasal nak jaga diri. Faham Izzuddin? Kita cuma nak jaga diri. Kita cuma nak disiplin je. Kita cuma ikut kita punya ni. Kita punya trade idea tu, trade plan tu. Bukannya pasal nak buy apa, nak sell apa, bukan. Ini plan kita, ini aku nampak, ini aku enter. Sistem aku kata buy sekarang, aku buy. Sistem aku kata aku keluar sekarang, aku keluar. You don't care about what is happening. Apa lain-lain cerita. Cuma tengok sistem. Syarat dia, tuliskan SOP anda. Siapa rajin, boleh jumpa saya. Saya bercuti. Boleh jumpa saya dekat kawasan sini lah. Bukan untuk peserta coaching anda bagi minggu depan. Minggu depan lah. Minggu depan, siapa-siapa free tu, biasalah. Siapa free tu datang jumpa saya. Saya free minggu depan ni. Bukan untuk peserta coaching. Anda present kepada saya. Saya datang senyap, saya dengar je. Nak present EA ke, nak present apa ke, anda present kepada saya apa sistem dagangan anda. Dah ujung tahun ni. Ini khidmat kat KL lah. Saya kat KL. Saya dekat ni. Dekat area Ara Damansara ni. Siapa free datang. Syarat dia belanja roti canai. Kalau tak pun saya belanja anda. Macam mana tu? Gemuk aku minggu depan ni. Siapa-siapa yang free datang. Jumpa. Jadi anda present. Bukan saya nak mengajar anda. Anda present apa anda punya sistem. Saya bagi feedback. Boleh? Saya bagi feedback. Siapa-siapa yang free. Okay? Datang jumpa. Minggu depan hari apa balik dari Johor. Saya kat Johor minggu ni tapi untuk bersama keluarga. Jadi jangan kacau. Jadi datang jumpa saya hari Rabu lah, kita buat hari Rabu. Rabu, Khamis. Nanti saya umumkan dalam grup lah. Hari dari jam berapa sampai jam berapa. Siapa free. Lain daripada tu tak ada. Jangan kacau. Saya bercuti. Market tak apa-apa nak jalan. Buat dalam satu portfolio. Saya nak tengok anda punya perancangan kewangan anda. Apa yang anda buat. The whole thing yang kita cover sebelum ni. Jangan cerita Euro USD saya nak buy kalau macam ni bang. Buy lah. Bukannya satu buy terus kaya. Saya tak peduli cara anda entry. Jauh. Saya dulu fly pergi pergi mana? Pergi Singapura nak belajar. Saya dululah naik flight dari Kuching. Saya dululah Nazri kat mana Nazri? Kita ada kelas tahun depan. Don't worry. Tahun depan pun tak kisah. Tapi ni siapa yang free lah datang. Nanti saya bagi tahu time dia. Yang dekat ni. Tak apa. Nanti kalau ada peluang tu datang kelas. Siapa cikgu kat Singapura? Entah. Tak ada kot. InsyaAllah jumpa kelas. Kita ada kelas kita percuma je. Start register kelas-kelas kita ni. Okey. Kat Kota Baru. Okey. Setakat ni kita tak ada lagi center lah dekat Kota Baru. Belum ada. Saya dulu fly. Dari Kuching saya fly. Kata belajar kat... masa dulu. Siapa entah nama dia. Kat Singapura dulu tahun 2000... Tahun berapa tu Tu tahun 2000 berapa tu? Satu tahun 97 saya belajar saham. Sekali lagi tahun 2011, 2010 lah fly pergi. Lepas tu nak sebut nama saya tak nak sebut, bukan apa takut sensitif kepada dia. Masuk 2006 bukan 2009, 2006 kalau Singapura tu. 2006 fly pergi belajar, bayar berapa? $5,000 dalam $5,000 dalam dewan ada 500 orang. Dewan, macam dewan dekat hotel apa saya tak ingat.
500 orang, bayar 5,000 seorang, 5,000 Sing dolar, 5,000 Sing dolar, balik tu dapat CD, dapat kertas kosong dengan pen, dengan folder satu. Itu dulu. Dulu belajar forex ni mahal. Kalau dulu nak belajar ni mahal. 5,000. 5,000 Sing dolar. Balik, itu je lah. Dapat folder, CD pun dia bagi rujukan tak mana tak letak CD tu. Lepas tu kita ada VCD lah. Lepas tu dapat slide dia. Slide tak bagi. Slide dalam VCD. Lepas tu ada pen. Sekarang, kita buat free pun orang tak nak datang. Macam mana dalam? Orang ingat kita mengajar, saya tak tahulah. Tapi saya rasa anda faham kualiti yang kita cuba sampaikan. Sama saya dengan Helmi. I think you know the quality that we are trying to bring. Okay? Okay, jadi kita ajar percuma. Jadi ajak rakan-rakan anda. Bina sistem. Ini yang saya maksudkan dengan sistem. We are trying to look at more holistic way of just, bukan hanya trading. I'm talking about the whole, how kita plankan kita punya finance. And how you plan. Kat Singapore tu lagi macam-macam. Ada banyak financial punya ni. The competition is quite tough. Pergi tengok, cari. Pergi kat bank-bank tu. Macam-macam. Tanya what you can offer to me. Jangan tengok cuma nak letak forex buy euro USD. Bukan. It's more holistic than that. The picture is bigger than that. Okay. Jadi malam ni kita akan ada webinar kita yang terakhir untuk tahun ini. Ikut, jangan lupa. Kita akan akhirkan kita punya siri untuk tahun ini. Ikut kita punya webinar. Yes, dia ambil masa lah. To take the market is quite is a professional thing. Ambil masa untuk nak faham dia. Okay. Jadi malam ni Helmi akan masuk kepada sokongan dan di tangan saya akan masuk ke topik terakhir kita sebelum kita start balik webinar kita pada 14. Pada 14, 15 ada perasan. 16 ni kita cuti. Ada something hari Rabu kita ada buat something. Dan kita punya webinar seminggu tu cuma 3 kali. Kau nak tahu? 21, 22, 24. Nampak ni? 3 kali seminggu. Okey. Tapi kita akan ada banyak lagi yang akan anda nampak dekat XM ni. Kita sentiasa one step ke depan untuk sampaikan pendidikan secara percuma kepada semua. Thank you, Kian. Dan kita ada kelas kita secara percuma. Daftar awal. Ingat, thanks. Daftar awal untuk siri-siri kelas kita. Dan kita ada 4 lokasi setakat ini, Johor, Selangor, Penang dan Sabah. InsyaAllah kita tengah tunggu lain-lain lokasi. Dia dekat Center XM. Setakat ni Center XM yang ni adalah 4, Johor, Selangor, Penang dan Sabah. Daftar, saya akan berada di Johor, Johor pada 19, saya bulan. Dan Helmi akan berada di arah Damansara. Selepas tu 26, kita punya kelas ni sehari je. Bukan 2 hari. Sebab tu saya dah ajak sebelum ni datang yang 2 hari. Siapa yang datang 2 hari punya tu anda nampak sebelum ni apa. Kita lagi banyak masa. Okay. Jadi kita dan kita akan ada seminar kita nanti. Akan tambah lagi benda-benda dia. Nanti anda tengok. Jadi jadual untuk seminar belum keluar lagi. Tunggu confirmation daripada pihak XM. Kita akan ada kejutan sikitlah untuk kita punya seminar kali ini. Okey? Jadi itu saja untuk webinar kita pada petang ini. InsyaAllah kita bersama lagi pada sebelah malam nanti. Dan untuk webinar terakhir kita pada sebelah malam nanti. InsyaAllah kita bersama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Vincent, Ken Ho, Tungat, Dalan, Tahiri, Govan. Thanks
Thank you, Andres. Thanks.